lazim tahsilul hasil, yakni oleh tahsilul hasil. Apa dia tahsilul hasil? Mengadakan yang ada sedia kala, mengadakan yang ada lah. Zat Allah ada sedia kala, kudrah mengadakan zat Allah yang ada sedia kala. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat ma'ani Allah ada sedia kala. Kudrah mengadakan pula sifat ma'ani Allah yang ada sedia kala. Bukan tahsilul hasil, itu sia-sia, mustahil. Sia-sia dah lah. Dan zat Allah ada sedia kala. Kudrah jenis mengadakan akan zat Allah yang ada sedia kala. Itu tahsilul hasil, menghasilkan barang yang sudah hasil, mengadakan barang yang sudah ada. Oh, kalau sama kita pun siap dah, kamu pergi buat pula sekali lagi. Dah siap dah, buat sekali lagi. Ada gitu. Siap dah, buat apa lagi? Sia-sia lah panggil. Siap dah, beres dah, lepas tu pergi buat sekali lagi. Panggil apa tu? Dia panggil sia-sia. Itu mustahil. Kalau mengada, dia kudrah ni hak tiada kepada ada, hak ada pada tiada. Sekarang ni hak ada nak mengadakan yang wajib, tahsilul hasil. Satu lagi ta'alluq kudrahnya meniadakan, taksirkan, memberi bekas dengan bahu mengada ataupun meniadakan. Mengadakan yang wajib tahsilul hasil, atau ta'alluq mengadam akan dia, atau ta'alluq mengadam akan dia. Jadi mengadam akan dia tu, atau ta'alluq mengadam akan dia tu, atau pada mengada, atau ta'alluq mengadam akan dia akan yang wajib. Oh, nak meniadakan, mengadamkan. Mengadam ni meniadakan, mengadamkan, meniadakan zat Allah, mengadam, meniadakan sifat Allah. Maka lazim daripada yang demikian itu, demikian mengadamkan akan yang wajib, bertukar hakikat. Bertukar hakikat lah. Bertukar hakikat mustahil. Bertukar hakikat macam mana? Yang wajib tak wajib dah lah, jadi jaiz dah lah. Dah ada boleh jadi tiada wajib dah lah. Yang wajib ada ni, yang ada sedia kala, yang kekal. Meniadakan kemudian bertukar hakikat. Yang wajib tak berubah dah, berubah kepada tiada. Bukan wajib dah, tu jaiz dah, yang harus dah tu. Bertukar hakikat tu mustahil. Kerana bahawa hakikat yang wajib, hakikat perkara yang wajib itu barang yang tiada menerima adam sekali-kali. Tak terima tiada sekali-kali. Itu hakikat yang wajib. Kudrah mengadamkan, bukan hakikat yang wajib gitu. Itu yang haruslah jadi dia. Jadi bukan wajib dah zat Allah ni, bukan yang wajib dah sifat Allah. Tu mustahil sama sekali. Tu hak nak mengada ataupun nak mengadam, meniadakan akan yang wajib. Dan dikalau ta'alluq kedua je ni mustahil pula. Ni hak banyak timbul persoalan. Hak yang wajib tu tak ada timbul persoalan. Tak timbul persoalan. Tapi ada juga hak yang wajib tu pun Allah kuasa kan. Allah kuasa. Dah Allah kuasa dah nak mematikan Allah. Ada juga kita. Nak mati, nak meniadakan samalah. Allah kudrah, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah. Allah Ta'ala maha kuasa. Allah kuasa dak nak meniadakan Allah. Allah kuasa dak nak mematikan Allah. Ni ada ni.
Itu perkara nak meniadakan. Itu mustahil sama sekali gitu. Ada juga timbul wajib lah, tapi banyak timbul mustahil lah. Dan jikalau ta'aluk kedua je dengan yang mustahil, dan jikalau ta'aluk kedua yang mustahil itu atau pada kerana jikalau ta'aluk kedua dengan yang wajib. Ta'aluk dengan yang mustahil ni, kudur iradah ni, bagi memberi bekal mengada akan dia. Nak mengadakan mustahil. Yang mustahil ni contoh syarik bagi Allah, Tuhan yang kedua tu mustahil. Mengadakan Tuhan yang kedua. Yang mustahil ni anak Allah, yang mustahil ni isteri Allah. Mengadakan anak Allah, mengadakan isteri Allah, maka lazim daripada yang demikian itu, yang demikian mengadakan akan yang mustahil ni, butuhkah hakikat juga. Kerana bahawa sehakikat mustahil itu barang yang tiada menerima wujud sekali-kali. Itu hakikat mustahil. Barang yang tentu tiada sama sekali, tak terima ada sama sekali. Jadi kalau yang mustahil ni tiba-tiba ada, bukan mustahil, jadi jaiz, harus untuk hakikat. Sebab hakikat yang mustahil, barang yang tiada menerima wujud sekali-kali. Ada Tuhan yang kedua, tak terima wujud Tuhan yang kedua sekali-kali. Anak isteri Allah Ta'ala, tak terima wujud anak isteri Allah sekali-kali. Itu hakikat yang mustahil. Kalau kudrah bertakluk pada mustahil dengan bahawa kudrah mengadakan syarik sekutu Tuhan yang kedua, mengadakan isteri bagi Tuhan, itu betul hakikat. Itu mustahil sama sekali. Ini timbul soalan pelik. Allah kuasa, tak payah buat anak ramai lah, buat anak satu pun tak apa dah. Allah kuasa ke dah? Boleh dah Allah nak mengadakan? Itu bukan takluk kudrah. Dah boleh ke dak? Kuasa ke dak? Kuasa tak kuasa ni takluk dia. Kalau kita lemah. Lemah ni kalau takluk kudrah tapi tidak dapat mengadakan, apa panggil lemah? Kalau bukan takluk kudrah, nak kata lemah macam mana? Dah jawab macam mana? Jawab kuasa, tak betul. Jawab lemah, tak betul. Jawab dia bukan takluk kudrah, bukan kijaan sifat kudrah, bukan fungsi sifat kudrah. Itu jawapan dia. Kalau dah ngaji kaedah ni, Tuhan kuasa buat Tuhan yang kedua tapi tak buat je. Tuhan kuasa nak buat anak seorang, kuasalah Allah Ta'ala Maha Kuasa, tapi tak buat, tapi kuasa. Ada jawab gitu. Tuhan kuasa nak buat isteri seorang, tapi Tuhan tak buat. Tapi Tuhan kuasa, Tuhan kuasa. Sama juga jadi dah. Tuhan kuasa nak matikan Tuhan sekejap, tapi Tuhan tak buat. Ada apa sama? Gitu jadinya. Jawab dia kuasa, tak boleh. Lemah, tak boleh jawab gitu. Sebab bukan takluk kudrah. Takluk kudrah iradah perkara yang mungkinun jaizun sahaja. Ni nak mengadakan atau ta'alluq dengan mengadam akan dia akan yang mustahil. Mustahil ni tak ada, atau nak mentadakkan, maka lazim jadi tahsilul hasil. Sama lah juga yang ada kudrah nak mengadakan yang wajib, tahsilul hasil. Yang mustahil tiada, kudrah nak meniadakan pun sama juga, tahsilul hasil. Lepas tu macam mana takluk kudrah? Takluk kepada yang perkara yang berubah. Berubah ada kepada tiada, tiada kepada ada, iaitu perkara yang mungkinun jaizun, perkara yang harus ada, harus tiada.
Tapi dahulu sudah bicara tu berkaitan dengan yang wajib hakiki, mustahil hakiki. Ada pun hak wajib aridi, mustahil aridi, boleh takluk, tapi Tuhan tak buat. Pada ni hak kan dahulu kan dia bicara dah kan, hak bicara Ustaz 26 tu lah. Sebab akan timbul persoalan. Tuhan kuasa nak memasukkan orang mukmin ke dalam neraka, memasuk orang kafir ke dalam syurga. Di sebuah kuasa, Tuhan kuasa. Tapi Tuhan tak buat sebab itu bukan kehendak iradat. Sebab harus tak ke? Ada ni. Dahulu Ustaz 26 tu kan. Kena ingat pembicaraan dia tu. Hak baris yang ke 14 daripada atas tu, 26. Kata Syekh Syuhaimi rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mungkin itu wajib aradiyun, iaitu artinya wajib dengan sebab bergantung yang lain. Seperti mungkin yang takluk oleh iradah akan hendak menjadi akan dia, maka wajib jadinya, itu wajib aradi. Dia ada pula mustahil aradi. Mustahil aradi itu mungkin juga. Mustahil aradi dengan sebab bergantung yang lain, seperti mungkin alimallahu annahu lam yujad, mana takluk juga. Ya, hak tak bertakluknya, maka keduanya itu, kedua itu hak wajib aradi, mustahil aradi, dia takluk ni kuasa iradah, dia takluk pada keduanya kepada wajib yang hakiki dan mustahil yang hakiki. Jadi kalau orang yang beriman masuk neraka ni, itu benda aradi belaka tu. Aradi ni tilik kepada taksis iradah, tilik pada taksis iradah. Asal harum, dia bagi harum akal zati tu. Ni banyak biasa orang timbul persoalan. Banyak timbul persoalan. Allah Ta'ala kuasa dah nak memasukkan orang kafir ke dalam syurga, orang beriman ke dalam neraka. Itu hak aradi belaka. Hak hukum akal harus zatinya atas kuasa Tuhan. Dia beriman kan? Beriman pun Tuhan juga. Dia kafir kan? Kafir pun Tuhan juga. Jadi Tuhan kuasa dah, kena buat apa pun. Itu hak asal. Ada ni. Hak ni bicara hak wajib mustahil, hak kudrah iradah tidak bertakluk ni, hak wajib mustahil hakiki ataupun zati, dia panggil asal. Bukan hak aradi. Aradiyun ataupun aridiyun, itu lain. Mana kalau orang tanya, Allah kuasa tak nak memasukkan orang kafir ke dalam neraka, orang kafir yang soleh ke dalam neraka, Allah nak memasukkan orang kafir ke dalam syurga. Allah Ta'ala kuasa. Ini bab perkara harus. Tapi tilik satu peringkat laginya, macam mana taksis iradah, macam mana janjian Al-Quran. Tilik pada taksis iradah, ketentuan azali adalah sebagaimana apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Allah nyata dalam Qurannya, orang beriman soleh syurga. Itulah kehendak Allah pada azal. Orang neraka, orang yang kafir dan neraka, itulah kehendak Allah pada azal. Kehendak Allah pada azal gaib, kita tidak mengetahui. Tapi janjian Al-Quran kita tahu. Orang yang beriman soleh, Quran janji syurga. Itulah kehendak Allah pada azal. Sebab masa Allah mengadakan waktu lah. Allah boleh tak nak memasukkan ke neraka mukmin dan soleh? Bolehlah barang milik dia.
Mustahil. Mustahil aradi. Mustahil janji Al-Quran jadi bohong. Mustahil. Mustahil aradi. Tapi kalau orang tak kena bagi molek sini kok, oh haru. Orang beriman soleh ni Tuhan pun neraka. Orang kafir Tuhan pun syurga. Haru mana tu? Itu haru hak zati, hak hakiki. Ini pembicaraan-pembicaraan. Kau timbul pun soalan pelik-pelik. Soalan pelik-pelik ni bukan dia nak buat pelik, tapi kadang-kadang persoalan tu mari dalam kepala otak. Masa mari dalam kepala otak, Allah kuasa kan? Allah kuasa, Allah buat kan? Ya Allah kuasa. Mati Allah nak buat syurga dengan kau, boleh dia? Kalau tanya pula, Allah kuasa tak nak mengekalkan dunia? Apa tak kuasa Barang mungkin tu. Barang mungkin tu kan? Kekal dunia ni perkara mungkin tu. Akan diterima tak kalau kekal? Akan diterima. Tu janji Al-Quran. Nanti dulu okey, tak setilik pada janji Al-Quran. Dulu dia bicara panjang dulu. Bicara panjang tu. Hak pusat 26, lepas tu di bawah tu pusat 24 lagi. Pusat 24 dia dah bicara dah dahulu. Pusat 24 kitab ni dalam ni lengkap. Tapi lengkap pun kalau kita belajar, kita akan dok baca dak apa, lengkap je lah. Tak lengkap juga kita pakai bila pun. Tak lengkap kita pakai bila pun. Memang Allah kuasa nak mengekalkan dunia. Tapi macam mana Al-Quran beritahu? Yang Quran beritahu itulah, itu tafsir iradah, itu ta'alluq ilmu. Quran beritahu inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamah akan datang, akan berlaku, tidak ada ragu. Jadi kiamah ni pasti berlakunya. Kiamah ada ketentuan azali, iradah, ta'alluq ilmu. Maka sampai masa Allah akan mengadakan, membekah akan barang yang Allah kehendak pada azal, sebagaimana janjian di dalam Al-Quran. Tilik pada asal Allah kuasa. Adapun yang wajib, yang hakiki ni tak berkait dengan kuasa Allah. Yang mustahil hakiki zati tak berkait dengan kuasa Allah. Adapun yang wajib aradi, mustahil aradi, itu maksudnya mungkin lagi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tak buat, sebab Allah buat sebagaimana kehendak Allah pada azal. Mana kehendak Allah? Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Itulah kehendak Allah pada azal. Dunia akan kiamat. Sebab Quran sebut, Allah tak sebut dalam Quran. Kalau kehendak Allah lain, janji Al-Quran lain, mustahil gitu. Ada ni. Contoh, kita kehendak lain, kita tulis lain janjian kitanya. Tak ada pakai. Kalau tak dia nak benda lain. Tapi nak tipu orang mak, beginning dia tulis. Pemasa khising lamun. Tak ada betul gitu. Kalau orang pun orang doktor dah, kehendak dia lain. Bolehkah aku nanti aku buat ikut kehendak aku? Mu tulis tu lain ke? Senyap sudah. Pusing. Kan sekarang ni kan mesin basuh kan? Ada apa senyap orang. Jangan orang pandai ni. Boleh tipu hari-hari kalau orang pandai. Contoh laki bini. Kalau jenis pandai cakap tu laki, hari-hari bini kena tipu. Tipu lelek dah tu, marah dah. Nanti cair. Pandai dia kecek.
Dia kecek bini dia. Lepas tu tipu pula, dia kecek pula. Dia tipu pula, dia kecek pula. Mana? Hari-hari bini kena tipu kan. Tapi apabila suami ni pandai guna ayat, cair lah. Kan Haji? Orang pandai guna ayat ni berulang kali kena tipu. Berulang kali kena tipu kan. Jadi kehendak lain, tulis lain. Tu tak pakai. Sekarang apabila Al-Quran nyatakan macam mana, itulah kehendak Allah pada azal. Quran nyatakan orang beriman soleh akan dibalas dengan syurga. Itulah kehendak pada azal. Quran menyatakan orang kafir akan dimasukkan dalam neraka. Itulah kehendak Allah pada azal. Kehendak Allah kan khaib kan, kita tak tahu. Tahu tu. Quran beritahu. Apa yang Quran beritahu? Kalamullah, itulah kehendak Allah pada azal. Tapi kalau tilik pada hak Tuhan, beriman ke, beramal soleh ke, hakikinya la haula wala quwata illa billah. Sebab itulah dibalas dengan syurga atas kurniaan. Atas amal tu bukan hak dia pun. Qada qada belaka. Mana Allah kuasa tak nak masukkan orang mukmin ke dalam neraka, orang kafir dalam syurga? Allah kuasa, tapi Allah tidak kehendak. Allah kuasa tak nak kekalkan dunia? Allah kuasa, tapi Allah tidak kehendak. Itulah. Allah kuasa tak hak mati tu kekal tiada? Allah kuasa, tapi Allah tak kehendak. Syurga neraka kekal. Allah kuasa tak nak menghancurkan kembali syurga neraka? Allah kuasa, tapi Allah tak kehendak. Sebab apa? Sebab kehendak Allahnya, Quran beritahu dah, khalidina fiha abada, kekal. Syurga kekal, neraka kekal. Allah kuasa tak nak menghancurkan syurga neraka dan penghuni dia? Allah kuasa, barang milik dia, perkara mungkin belaka. Tapi kehendak Allahnya kekal. Sebab Quran beritahu kekal. Faham? Jadi kenapa timbul persoalan seumpama tadi? Satu soalan biasanya, adakah syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah? Tu pelik sangat dah reti gitu. Tadi tu soalan tu agak kena cerdik sikit nak jawab. Ilmu kena banyak sikit. Tapi kalau tanya, seseorang hamba syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah ataupun tidak, tu soalan tak reti hukum iman. Kalau reti hukum iman, baik iman dan taat, qadar qada, jahat, kufur dan maksiat, qadar qada. Jadi hak baik, hak beriman, hak beriman amal soleh, qadar qada ni Allah telah menentukan syurga. Hak kafir ni maksiat, Allah telah menentukan neraka. Jadi syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah. Syurga telah ditetapkan oleh Allah. Kalau ni timbul persoalan, lepas tu dengar, syurga neraka tetap dah, lepas tu kita macam mananya? Begitulah kitanya. Beriman, qada qada, beramal soleh, qada qada. Allah qada qadakan syurga lah tu. Begitu je lah. Tak ada guna-guna. Macam sama-sama lah. Macam mana? Hak beriman, hak tidak. Hak beramal soleh, hak tidak. Hak belajar, hak tak mau belajar. Kajian masing-masing. Gitu je. Tapi kalau tanya gitu, nampak sangat tak reti hukum iman yang keenam. Kalau tanya orang yang beriman, Allah kuasa tak buh syurga, orang kafir, Allah kuasa tak buh neraka, tu nampak cerdik sikit soalan. Tak nampak tak reti sangat. Tapi nak jawab pun dia cerdik juga. Kuasa Allah belaka.
Tapi Allah tidak kehendak. Dan kehendak Allah macam mana? Janjian Al-Quran itu kehendak Allah. Dia banyak soalan orang salah faham. Allah, orang kafir pun Allah kuasa bersyurga. Memang kuasa. Orang kafir masuk syurga? Tak, sebab Allah tak kehendak. Allah tak kehendak. Kau nak kira lah, kalau berlaku sekarang ni kita ni, Allah kuasa tak jadikan kita perempuan, kita lelaki ni? Allah kuasa, tapi Allah tak kehendak. Sekarang ni kita berada di Masjid Gunung Bila, Allah kuasa tak letak kita lain? Allah kuasa, tapi Allah tak kehendak. Ya Allah kehendaknya kita berada di Masjid Gunung Bila, tapi Allah kuasa tak letak kita lain? Allah kuasa, tapi Allah tak kehendak. Sebab apa? Kita mungkin mereka benda yang akal boleh terima. Ada di Masjid Gunung Bila, akal boleh terima. Ada di tempat lain, akal boleh terima. Allah kuasa nak letak kita di mana pun, tapi Allah akan mengadakan akan barang yang Allah kehendak pada azal. Maka tiada ta'alluq keduanya, kedua kudrah dan iradah, kepada yang wajib dan kepada mustahil itu tiada dinamakan lemah yang demikian itu. Takut timbul bersalah lemah kalau gitu kau. Tak. Maka tiada ta'alluq keduanya, kudrah iradah pada yang wajib, dan pada masa itu tiada dinamakan lemah yang demikian itu. Bukan panggil lemah gitu. Tiada takluk tu lemah dah. Kerana bukan lorongannya. Bukan lorongannya. Kenapa? Bukan khijaan. Bukan lorong dia situ. Bukan khijaan kudrah iradah. Yang wajib yang mustahil itu bukan lorong dia. Lorong dia apa? Lorong dia yang harus je. Mungkinun jaizun lorong dia ni. Bukan lorong dia, bukan khijaan dia, bukan fungsi dia, bukan tagang dia. Jadi bukan lorongannya. Orang tahu haji yang mana tahu? Lorongannya bukan lorong dia. Dia ada lorong masing-masing. Kalau lorong kudrah iradah ni perkara yang mungkinun jaizun. Yang wajib mustahil bukan lorong dia. Bukan khijaan kudrah iradah. Khijaan kudrah iradah mungkinun jaizun, mengada dan meniadakan akan barang yang terima ada, terima tiada. Bukan barang yang hanya ada semata-mata yang wajib, barang yang tak ada semata-mata yang mustahil. Itu bukan lorongan bagi kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi undur balik pada kudrah iradah. Ini pembicaraan penghujung kepada ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq ilmu Allah, ta'alluq dan diri qadim jua hanyalah. Situ ta'alluq qadim jua hanyalah. Tak ada suluhi qadim, tak ada tanjizi hadis. Sebagaimana Allah mengetahui segala-gala kepada azal akan perkara yang harus, begitulah kehendak Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Atau kena mati molek. Ta'alluq ilmu Allah kepada perkara yang harus berlaziman dengan ta'alluq iradah Allah pada perkara yang harus. Ta'alluq ilmu Allah yang wajib, yang mustahil tak berkait dengan iradah. Ta'alluq ilmu Allah kepada perkara yang harus sebagaimana berlaziman dengan ta'alluq iradah Allah pada perkara yang harus. Allah mengetahui seorang hamba beriman saleh, Allah menentukan seorang hamba beriman saleh. Allah mengetahui pada azaz seorang hamba kufur dan maksiat, Allah menentu pada azaz seorang hamba kufur dan maksiat. Allah mengetahui pada azaz seorang hamba ni akan masuk syurga, Allah menentukan pada azaz seorang hamba ni masuk syurga. Allah mengetahui pada azaz seorang hamba ni masuk neraka, Allah menentukan pada azaz masuk neraka. Berlaziman antara ta'alluq ilmu Allah kepada perkara yang harus dengan ta'alluq iradah Allah kepada perkara yang harus.
Dan kata musannif, wal hayatu wahia la tata'allaku bisyai'in. Sambungan matan Ummul Barahin karangan Syekh Sanusi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.